bertemu kembali. Seterusnya, misi Melaka untuk mencapai imuniti kelompok menjelang Oktober ini kini semakin hampir direalisasikan. Ia susulan pembukaan pusat pemberian vaksin PPV Mega di Stadium Hang Jebat yang mampu menampung jumlah penerima vaksin harian lebih tinggi daripada kebiasaan. Nurul Ashikin kongsikan perinciannya. Baik Farha, dijangka 5,000 penerima vaksin mampu ditampung setiap hari apabila pusat pemberian vaksin PPV Mega di Stadium Hang Jebat Krubung mula dibuka esok. Menurut Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Datuk Rahmat Mariman, pembukaan PPV Mega itu sekaligus dapat mempercepatkan sasaran Melaka mencapai imuniti kelompok menjelang Oktober nanti. Selain PPV Mega di Stadium Hang Jebat, turut dibuka PPV Mega di Stadium Mini Jasin. Mega akan buat suntikan di Hang Jebat, ramai lebih kurang 5,000 sehari lah. Semuanya adalah secara MySejahtera. Kita tak bawa walk-in. Kita bawa walk-in kerana apa? Kerana kita berpendapat kalau kita bawa walk-in ni kita tak dapat mengawal. Kita tak mengawal kehadiran orang yang ramai. Jadi kita melalui MySejahtera juga, insya-Allah pada masyarakat jangan bimbang, jangan takut walaupun kita tidak buat walk-in tapi semua akan dapat. Susulan pembukaan PPV Mega tersebut, 3 PPV awam iaitu di Tanjung Minyak, Klebang dan Dewan Alamanda Jasin akan ditutup. Bersempena Hari Kebangsaan, pelbagai program disajikan Melaka FM untuk menghangatkan lagi sambutan Hari Bersejarah pada tahun ini. Ia termasuklah pertandingan kuis kemerdekaan, sayembara puisi anak merdeka, program Bintang Melaka FM serta program virtual Demi Negara yang menampilkan artis terkenal tanah air. Penerbit program Merdeka Melaka FM, Syazmil Izzuan Tazarudin berkata, kepelbagaian program yang diadakan stesen radio nombor 1 orang Melaka itu adalah untuk menyemai semangat patriotik dalam kalangan rakyat Melaka, khususnya peminat setia. Alhamdulillah setakat ni sambutan kita buka je untuk pertandingan Bintang Merdeka Melaka FM. Dah ada yang menyanyi, dah ada yang hantar kenyataan di aplikasi Smio, dan kita mengharapkan pendengar-pendengar Melaka FM yang mungkin dah lama duduk rumah dan bakat terpendam tu dah ada untuk menyanyi, jadi boleh hantar kenyataan. Sementara itu, penyanyi terkenal seperti Dayang Nur Faiza, Hel Husaini, Syamil dan Ernest Zakri bakal memeriahkan program virtual Demi Negara pada 30 Ogos ini. Menurut penerbit program tersebut, Azizi Syahril Abdul Razak, sambutan meriah dapat dicapai terutama daripada pendengar-pendengar Melaka FM yang merindukan hiburan dan sambutan Hari Kebangsaan walaupun secara maya. Saya memang mengharapkan pendengar Melaka FM yang sentiasa mengikuti kami di 102.3. Inilah hadiah untuk anda meraihkan Hari Kebangsaan. Sama-sama kita menunggu detik itu kerana bermula pada 11.15 minit malam sehingga 12.30 minit malam dengan pengisian yang sangat menarik kami bawakan dengan gabungan nyanyian dan juga latar belakang artis-artis kita, perkembangan mereka yang akan dikongsikan selama 1 jam kami bersiaran di Melaka FM. Rakyat terutamanya generasi muda perlu menzahirkan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang dikecapi selama 64 tahun ini. Itu reaksi 2 guru sejarah iaitu Roslani Maskan dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pernu dan Mat Muzaini Said dari SMK Gafar Baba. Mereka berpendapat pelbagai cara boleh dilakukan generasi muda dalam menyemai rasa cintakan tanah air. Dan saya selalu tekankan pada pelajar-pelajar kita, kita perlu melahirkan jiwa kita yang bebas merdeka dan ambil contoh yang paling mudah saja. Bukti sayang kita pada negara, kamu jangan buang sampah. Itu dah cukup dah untuk menzahirkan rasa merdeka dalam diri kamu, menzahirkan rasa sayang kamu pada negara. Generasi muda juga perlu mengisi diri mereka dengan ilmu, dengan kemahiran, dengan nilai-nilai yang baik untuk mengisi kemerdekaan itu. Tambahan 10 sekarang dengan era globalisasi, tentulah generasi muda kena, selain daripada mereka belajar tentang teknologi, mereka juga kena mengekalkan nilai-nilai baik supaya nilai-nilai baik itu masih lagi kekal walaupun dalam era globalisasi ini.
Bagi membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan harian dengan lebih mudah, Jepun Rembia dengan kerjasama Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Melaka menganjurkan Pasar Segar Terkawal PST. PST tersebut bertujuan bagi memberi kemudahan kepada penduduk mendapatkan barangan keperluan harian dengan harga lebih murah dan mudah. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia, Datuk Muhammad Jailani Khamis, inisiatif itu diambil selepas penutupan sementara Pasar Awam Alur Gajah berikutan penularan pandemik COVID-19 pada 1 hingga 10 Ogos lalu. Bermulanya kerjasama dengan Fama ni atas akibat penutupan sementara kerana terdapat kes COVID di Pasar Besar Alur Gajah. Jadi bila mendapat sambutan pada hari yang pertama tu, kita melihat ini sebagai satu alternatif lah. Dan ada kesepakatan, ada persefahaman antara Jepun Rembia dan Fama bahawasanya harga yang dijual di sini kalau boleh dikurangkan pada harga biasa. Beliau yang juga Esko Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Negeri berkata pihaknya akan terus menyokong penganjuran program berkenaan sebagai subsektor pelancongan pertanian. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Melaka hari ini. Bersama kita wujudkan persekitaran selamat untuk semua demi memutuskan penularan COVID-19 dan terus kibarkan jalur gemilang. Kembali semula ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nurul. Jabatan Perkhidmatan Awam akan membantu mempercepatkan proses penerimaan vaksin COVID-19 dalam kalangan penjawat awam yang sudah mendaftar. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman berkata, langkah tersebut seiring dengan pembukaan sektor ekonomi yang lebih meluas. Tambah beliau, bagi penjawat awam yang belum mendaftar menerusi aplikasi MySejahtera, mereka akan dirujuk kepada ketua jabatan masing-masing bagi mengenal pasti punca permasalahan tersebut. Kita minta Kementerian Sains dan Kementerian Kesihatan untuk segerakan sebab kita nak buka. Kalau sebelum ekonomi itu kita buka, Perkhidmatan Kerja kena buka dulu. Jadi kita dah minta untuk disegerakan dan kita dah menggerakkan lebih kurang bawa ke depan dia punya jadual suntikan dia lebih kurang hampir 30,000 penjawat awam. Jadi tadi yang itulah yang dah daftar tapi belum ada temu janji. Yang itu yang kita fokuskan. Baik, berita wilayah diteruskan dengan laporan cuaca semasa oleh Met Malaysia.